Jadi arah tuju yang jelas, punca kuasa yang jelas, keupayaan membuat keputusan yang jelas ini akan membantu membina keyakinan diri ahli pasukan kita dan akhirnya mereka akan dapat memperkembangkan potensi mereka di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Kita membina ahli pasukan yang mantap dengan menggabungkan ahli-ahli pasukan baharu yang kita ambil daripada luar dengan ahli-ahli pasukan yang sedia ada di dalam perniagaan kita. Jadi, tentunya langkah pertama ialah kita kena pastikan mereka dapat bergabung dengan baik. Orang-orang yang baru dibawa masuk itu kena cepat memahami bagaimana perniagaan dijalankan, apakah prinsip-prinsip asas yang menjadi pegangan kita, yang menjadi kepentingan kepada kita, tetapi di dalam masa yang sama kita tak nak matikan kelebihan-kelebihan yang mereka ada sebelum mereka masuk ke dalam perniagaan kita, kerana kita nak mereka sebar luaskan lagi kelebihan itu di kalangan ahli pasukan yang lain. Jadi ini satu perkara penting, sebab kalau kita bawa orang luar masuk ke dalam perniagaan kita, kemudian mereka dengan cepat menjadi seperti ahli pasukan yang lain, jadi tidak ada makna kemasukan mereka ke dalam perniagaan. Sepatutnya mereka dapat membawa idea yang baru, ilmu yang baru, kemahiran yang baru, dan ini apabila disebar luaskan lagi di dalam perniagaan kita, tentunya ianya akan menjadikan ahli pasukan kita lebih mantap. Tetapi kita tidaklah mahu mereka ni apabila masuk, mereka membuat perubahan-perubahan mendadak yang menyebabkan perjalanan perniagaan yang selama ini stabil mungkin akan terjejas. Jadi ini merupakan satu perimbangan penting di dalam menggabungkan kemahiran-kemahiran yang dibawa masuk dari luar dengan kemahiran-kemahiran yang ada di dalam perniagaan kita. Seterusnya, kita bukan sekadar nak mereka dapat bergabung dengan baik, tapi kita nak juga mereka dapat maju ke hadapan dengan lebih cemerlang. Jadi biasanya ada dua perkara lah di dalam memastikan ini berlaku. Satu ialah berkenaan dengan latihan dan kedua ialah dalam bentuk pembangunan. Latihan ni bermakna kita kena pastikan ilmu dan juga kemahiran yang ada pada ahli pasukan kita sentiasa relevan dengan kehendak perniagaan pada hari ini dan juga kepada perniagaan di masa yang akan datang. Jadi biasanya mereka akan dihantar kepada pelbagai latihan, pelbagai program yang dianjurkan di dalam ataupun di luar perniagaan bagi membolehkan mereka belajar ilmu-ilmu baru, dapat bergaul dengan rakan-rakan mereka di dalam industri ataupun di dalam fungsi yang sama. Jadi dengan menghadiri program-program latihan ini, mereka dapat mengetahui arah aliran ilmu yang perlu kepada perniagaan pada hari ini dan juga pada masa yang akan datang. Kita kena bantu juga mereka untuk membentuk kemahiran-kemahiran baru dari ilmu-ilmu yang mereka baru belajar ini. Sebab ilmu sahaja tidak cukup untuk menjadikan seseorang ahli pasukan itu dapat berfungsi dengan baik, tetapi sebaliknya ilmu itu kena dijadikan kemahiran-kemahiran yang baru, dan inilah sebenarnya yang akan membantu perniagaan untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik dan untuk menjadikan perniagaan kita mampu bersaing dengan lain-lain pesaing yang ada di luar sana. Penambahan ilmu baru, penambahan kemahiran baru ini penting kerana ini membolehkan mereka mempunyai alatan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan dan diamanahkan kepada mereka. Perkara kedua ialah pembangunan. Ini lebih kepada membangunkan potensi mereka dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan dan juga dari segi kepimpinan. Fungsi-fungsi yang mereka pegang biasanya mempunyai peringkat-peringkat yang berbeza. Di peringkat yang bawah,
fokusnya lebih kepada menjalankan proses-proses yang ada di dalam perniagaan. Tetapi apabila mereka menaiki tangga korporat, mereka memegang jawatan yang lebih besar, mereka memerlukan ilmu dan juga kemahiran dari segi pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Jadi ini juga tidak boleh kita abaikan dan ada pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk membantu ahli-ahli pasukan kita untuk membangunkan lagi daya pentadbiran, daya pengurusan dan daya kepimpinan mereka. Salah satu pendekatan yang boleh kita adakan ialah dengan melantik mentor-mentor yang akan membantu mereka. Mentor-mentor ni mestilah orang yang sudah banyak pengalaman, sudah ada banyak ilmu dan juga kemahiran dari segi pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Dan dengan adanya mentor ini, anak-anak buah mereka boleh sentiasa berbincang, sentiasa bertanya soalan, bertanya pandangan dan meminta mereka diberi tunjuk ajar di dalam aspek-aspek pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Jadi sekiranya mentor dan juga anak-anak buah mereka dapat bekerjasama dengan baik, anak-anak buah mereka sentiasa ada tempat untuk mereka bertanya, untuk mereka bertukar-tukar fikiran dan juga mungkin untuk mendapat pandangan-pandangan apabila mereka nak membuat tindakan-tindakan yang dikira drastik ataupun yang berbeza dengan apa yang selama ini diamalkan di dalam perniagaan. Di samping kaedah mentor ini, boleh juga ada kaedah coaching yang mana ada orang yang kita bawa untuk memberikan panduan-panduan khusus kepada ahli-ahli pasukan yang nak kita bentuk ini agar mereka dapat berkembang dengan lebih cepat lagi. Sebenarnya coaching ni pun ada pelbagai pendekatan yang berbeza, tapi apa yang penting ialah coach-coach ini akan membantu ahli-ahli pasukan kita untuk membina kemahiran dan juga kemampuan dalam bidang-bidang yang spesifik yang kena dengan peranan dan tanggungjawab yang mereka pikul sekarang dan juga mungkin peranan dan tanggungjawab di masa depan. Dan coaching ini boleh dilakukan secara one to one ataupun satu coach kepada seorang ahli pasukan ataupun boleh dibuat secara beramai-ramai dan ini juga merupakan satu kaedah yang penting di dalam memastikan ahli-ahli pasukan kita dibangunkan dengan cara yang terarah. Maknanya mereka bukannya dibiarkan begitu saja, diberi arahan untuk membangunkan diri masing-masing, tapi mereka tak tahu apa yang perlu mereka capai, apa yang perlu mereka buat. Ini akan menyebabkan mereka mungkin berasa hilang arah dan tertekan di dalam perniagaan. Jadi ahli-ahli pasukan yang tertekan ini sebenarnya tidak baik kerana mereka mungkin mempengaruhi lagi ahli-ahli pasukan yang lain dan ini akan menyebabkan suasana pekerjaan di dalam perniagaan kita menjadi murung, ya. Dan bagi saya lah yang penting sekali ialah ahli-ahli pasukan kita kena diberikan arah tuju yang jelas. Ini penting dan ianya perlu datang dari peringkat yang teratas. Mereka kena diberikan kejelasan berkenaan ke mana perniagaan nak dibawa, apakah peranan-peranan yang perlu mereka ambil, apakah ruang lingkup yang mereka boleh buat keputusan, apakah keputusan-keputusan yang mereka perlu rujuk kepada orang lain. Jadi kejelasan arah tuju dan kejelasan peranan dan juga kuasa mereka ini penting supaya mereka dapat memperkembangkan lagi daya pentadbiran, daya pengurusan dan daya kepimpinan. Sekiranya mereka dibangunkan dalam keadaan yang mana setiap keputusan mereka perlu rujuk kepada orang lain, sama ada bos mereka ataupun bos yang lebih besar, maka macam mana mereka nak memberanikan diri membuat keputusan. Jadi ini juga merupakan satu perkara penting dan kadang-kadang ini menjadi budaya yang menentukan sama ada
satu perniagaan itu dapat berjalan dengan cemerlang ataupun tersekat-sekat kerana budaya yang diamalkan ialah setiap keputusan perlu dirujuk kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi arah tuju yang jelas, punca kuasa yang jelas, keupayaan membuat keputusan yang jelas ini akan membantu membina keyakinan diri ahli pasukan kita dan akhirnya mereka akan dapat memperkembangkan potensi mereka di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan kita. Dan jika kita ada ramai ahli-ahli pasukan yang mempunyai kemampuan ini, maka usahawan ataupun CEO akan lebih fokus kepada isu-isu strategik, manakala isu-isu perjalanan perniagaan harian ataupun bidang-bidang tertentu dapat dilepaskan kepada anak-anak buah kita yang telah diberi latihan dan juga telah dibangunkan dengan cara yang sistematik supaya mereka dapat berperanan dengan lebih bebas, tapi perniagaan secara keseluruhannya menuju ke arah yang sama. Jadi ini merupakan 2-3 perkara yang saya nak bangkitkan berkenaan dengan membangun ahli pasukan yang kita bawa dari luar dan juga yang ada di dalam perniagaan yang potensinya telah kita kenal pasti. Kita kena gabungkan mereka dengan baik dan selepas itu kita kena beri mereka ilmu, kemahiran supaya mereka mampu melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang mereka pikul, tetapi dalam masa yang sama mereka dibangunkan dengan cara yang bersistematik, dengan arah tuju yang jelas, dengan punca kuasa yang jelas, dengan bidang kuasa yang jelas agar mereka dapat membuat tindakan-tindakan yang perlu dan sekiranya mereka buat silap pun ianya tidak menjejaskan perniagaan dengan serius. Jadi bab melatih dan membangun ahli pasukan ini penting untuk kita mempunyai sebuah pasukan yang mantap, dan pasukan yang mantap merupakan enjin yang paling penting di dalam mana-mana perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video ini dan juga lain-lain video yang dikongsikan di channel Pok Nick Din ini, maka sebar luaskan lagi video-video kami. Kita nak ramaikan lagi usahawan-usahawan yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kefahaman di dalam perniagaan, di dalam skop yang lebih holistik, dan ini membantu mereka menjadi usahawan yang lebih cemerlang. Dan di channel Pok Nick Din ini ada pelbagai playlist yang membincangkan topik-topik khusus. Ada banyak video dalam setiap playlist itu dan ianya akan membantu anda untuk memahami dan mendalami lagi bidang-bidang yang dibincangkan di dalam playlist itu, seperti pembentukan strategi, pembentukan bajet, pembentukan ahli pasukan dan banyak lagi bidang-bidang yang penting di dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan. Jadi semoga ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.